Lawatan susulan pengurusi eksekutif GISB Holdings ke Dusun Ta'an. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tamliha Abu Bakar Dan saya Umar Abdul Aziz Cik Nurdin di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Kasih sayang yang paling kuat ialah cintakan Tuhan. Dari cintakan Tuhan akan lahir pula kasih sayang sesama insan. Begitu juga dalam konteks sebuah organisasi syarikat, secara adatnya sangat perlukan ikatan kasih sayang antara pemimpin dengan pengikutnya. Lebih-lebih lagi bagi menentukan hala tuju syarikat agar dapat menjadikan Allah dan Rasul sebagai matlamat hidup. Kunjungan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali ke Dusun Ta'an yang diberi nama oleh almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah pada 12 Oktober lalu untuk melihat sendiri suasana dan aktiviti yang telah berjalan di sini bersama yang berbahagia Puan Azura Yusof dan yang berbahagia Tuan Adib At-Tamimi. Atas inisiatif untuk memperbaiki sistem yang ada, beliau memberikan beberapa garis panduan antaranya dan memastikan petugas di sini supaya setiap keperluan dan kebajikan mereka dicukupkan sama ada di sudut lahir maupun insaniahnya. Selain itu, yang berbahagia Tuan Nasruddin telah menyarankan agar pihak pengurusan Dusun Ta'an dapat membina sebuah empangan khusus bagi menampung kegunaan air seharian setelah mengambil kira faktor adanya air sungai yang bersih jernih di sini. Yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali menerusi rangka lawatannya pada kali ini juga berhasrat agar Dusun Ta'an dapat mengusahakan pertanian tauge, penternakan ayam serta pemeliharaan ikan tilapia dan patin yang diternak di dalam keramba. Turut dicadangkan agar persekitaran di sini dapat dipercantikkan supaya ia kelihatan tidak lari seperti ciri-ciri yang ada pada ekopelancongan. Ia adalah untuk memberikan keselesaan kepada para pelawat agar dapat merasai keindahan dan kesyumulan Islam yang dipamerkan di sini. Alhamdulillah, sehingga kini hasil usaha pemeliharaan ikan tilapia di Dusun Ta'an, pihak pengurusan Dusun Ta'an telah pun mengedarkan ikan air tawar tersebut untuk dijual di beberapa buah kedai seperti Ikhwan Mart Bandar Country Homes, Ikhwan Butcher dan Ikhwan Cafe Bandar Country Homes dan sebuah lagi kedai mini yang terletak di Hulu Yam. Atas kesungguhan yang berbahagia Tuan Adib yang merupakan Ketua Remaja Pembela Ummah agar kami terus membuat pembelaan dalam menyahut hasrat yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, beliau juga telah mengatur strategi dengan memastikan penyusunan para remaja setiap 2 minggu secara pergiliran untuk berhikmat sambil belajar di sini. Ia bagi membina sahsia dan jati diri para remaja terbabit, sekaligus membuat pembelaan terhadap Allah dan Rasul, terutamanya di Dusun Ta'an. Ikhwan Servis cawangan GISB Holding Utara di bawah pantauan yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku pengarah GISB Holdings Utara telah pun memulakan perkhidmatannya kepada masyarakat. Di antara perkhidmatan yang disediakan adalah seperti kerja kimpalan besi dan keluli tahan karat, pembuatan perabot, pembinaan dan renovasi, dekorasi hiasan dalaman dan landscape, hikmat pengangkutan barang, kerja aluminium dan kaca serta perkhidmatan pengiklanan. Alhamdulillah, Ikhwan Servis sudah pun membuat beberapa kerja perkhidmatan yang ditawarkan kepada masyarakat dan mendapat respon yang amat positif di atas kerja yang dilakukan. Dengan adanya perkhidmatan Ikhwan Servis ini, masyarakat boleh mendapatkan hikmat yang disediakan sekaligus menjalinkan hubungan silaturahim dan mengeratkan perhubungan sesama kenalan GISB Holding khususnya dan masyarakat lain amnya. Moga-moga Islam terus diwibawakan dan para staf GISB Holding dapat terus membaiki diri dan bertaubat, juga sentiasa terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Tidak kupinta jadi begini. Sebuah tajuk akhbar mengisahkan seorang remaja lelaki yang kehilangan ibu 8 tahun lalu menyebabkan dia menghadapi tekanan perasaan hingga hidup merempat dan tidak terurus. Atas ihsan penduduk kampung, Fauzi Mat Daud, 23 tahun, dibenarkan berteduh di warung uzur yang terletak di Kampung Temalang untuk dijadikan rumahnya sejak 4 tahun lalu. Maka dengan itu, pada 7 November 2020 telah dimulakan operasi gotong royong yang turut disertai oleh remaja pembela ummah kawasan Kodiang Kedah di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman dengan mengadakan sesi hikmat masyarakat dan operasi ubah suai kediaman. Antara kerja-kerja yang dibuat adalah mengganti keseluruhan bumbung lama dengan bumbung yang baru dan memasang zinc di sekeliling dinding, juga membuat kekemasan di sekeliling kawasan rumah.
Kawasannya terletak berdekatan dengan rumah yang berbahagia Tok Embun. Turun hadir bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Ayer Hitam Yang Berhormat Haji Azhar bin Ibrahim. Beliau menyapa pihak GIS Holdings dengan berkata dan mengucapkan penghargaan terima kasih kepada GIS Holdings di atas bantuan dan operasi yang dilakukan. Pihak GIS Holdings juga telah mendapatkan sumbangan berbentuk panel solar dikarenakan rumahnya tiada bekalan elektrik dan air. Gotong royong tersebut telah berjalan selama 2 hari dan akan disambung lagi kerja hingga selesai. Moga dengan hikmat ini menjadikan hati semakin malu dan merasakan besar nikmat Allah yang telah dianugerahkannya. GIS Holdings sentiasa komited dalam memenuhi keperluan harian masyarakat yang patuh syariah menjadi model-model perniagaan Islam di Pusat Perniagaan Ikhwan di seluruh negara. Di Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini, 18 premis perniagaan dan perkhidmatan terus mempertingkatkan kualiti hikmat kepada masyarakat dalam menguruskan keperluan-keperluan harian mereka. Dobi Ikhwan ini yang sebelumnya telah beroperasi selama 7 tahun telah memberhentikan operasinya sementara selama 3 bulan bagi melaksanakan kerja-kerja renovasi keseluruhan premis yang diusahakan untuk dinaik taraf. Ia dilakukan oleh staf pembangunan Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini sendiri yang terdiri dari kalangan remaja pembela ummah dan dibantu oleh para staf lainnya melalui tunjuk ajar dan saranan dari Yang Dihormati Datuk Tuan Nik Hazanin Nik Muhammad, Yang Dihormati Tuan Nik Fatih Nik Abdul Kadir serta barisan kepimpinan. Hasrat pimpinan GIS Holdings khususnya Yang Dihormati Tuan Nik Hazanin Nik Muhammad untuk memperlihatkan setiap premis di sini eksklusif dan berwibawa dalam menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan lebih efektif dengan peralatan yang terkini dalam suasana tersusun, selesa dan bersistematik. Dobi Ikhwan dengan tema bersih, suci dan berkat ini mempamerkan ruangan tetamu berhawa dingin yang moden, kemas dan tersusun rapi. Di bahagian petugas pula dilengkapi dengan ruangan penerimaan tempahan, 4 set mesin basuh dengan pengering pakaian, ruang persiapan dan menggosok pakaian bersih, stor utility dan stok peralatan Dobi serta tanda staf yang berhias cantik. Ruangan untuk kemasukan mesin pencuci berkapasiti besar turut disediakan bagi menambah lagi perkhidmatan dan kapasiti pada masa akan datang. GISB Holdings terus menjadi peneraju model cara hidup Islam yang membahagiakan dengan kasih sayang kepada semua masyarakat. Para remaja pemilu ummah dan para staf terus bergerak aktif dalam mempromosikan gaya hidup bersih dan kemas. Sangat menarik perhatian dan menjadi contoh kepada pemuda-pemudi dan masyarakat lain untuk mengikuti cara hidup yang lebih sihat, aktif dan berwibawa. Di Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini, Skudai, Johor, Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Muhammad telah melantik ketua bagi setiap blok bangunan yang berperanan sebagai penghubung di dalam kawasan dan blok masing-masing. Ketua-ketua ini juga bertanggungjawab memantau insaniah, kebajikan, logistik, kebersihan, kemudahan, keselamatan dan pentadbiran kewangan setiap premis di blok mereka. Juga diingatkan untuk menjadi mata, mulut, telinga, tangan dan kaki kepada pimpinan syarikat, terutama kepada Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Muhammad untuk memastikan setiap premis di sini sentiasa dalam keadaan seperti yang diharapkan oleh pimpinan syarikat. Yang Berbahagia Tuan Nik Fatih Nik Abdul Kadir mewakili Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Muhammad mengajak semua ketua-ketua blok untuk melihat keadaan dan kerosakan di seluruh Pusat Perniagaan Ikhwan Mutiara Rini ini. Depan dan belakang premis termasuk pokok-pokok yang adem untuk penambahbaikan dan masalah yang perlu diselesaikan secara bersama-sama dengan perancangan yang teliti. Aktiviti gotong royong setiap hari disusun untuk melaksanakan operasi kekemasan dan kebersihan selama 1 jam selepas subuh serta penambahbaikan yang perlu dibuat di setiap premis di masa akan datang. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nik Hazanin Muhammad, para staf dan remaja pemilik ummah di sini tidak hanya menumpukan kepada premis-premis GISP Holdings, malah turut bersama-sama berhikmat dengan menyertai program gotong royong yang dibuat oleh masyarakat. Seperti program gotong royong secara bulanan di Masjid Jami' Al-Jawahir, Mutiara Rini. GISP Holdings juga menyalurkan sumbangan untuk membantu pihak masjid seperti keperluan kerja-kerja kebersihan dan jamuan untuk semua peserta gotong royong yang terlibat. Usaha bermasyarakat yang dianjurkan oleh pimpinan GIS Holdings ini sangat disambut baik oleh masyarakat dan melihat para remaja yang dilatih oleh pimpinan syarikat ini lebih peka dan aktif dalam menjalankan tugas serta membawa contoh yang boleh ditiru dengan cara hidup yang membesarkan Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan. Alhamdulillah atas hasrat Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali agar pusat latihan remaja pemilik ummah di Pulau Tioman dapat diusahakan kemasukan elektrik. Ianya bagi tujuan setiap kerja yang dilakukan dapat dijayakan dengan efisien selain bagi memenuhi keperluan para petugas di sini. Maka satu permohonan telah dibuat kepada pihak Tenaga Nasional Berhad TNB bagi tujuan tersebut.
Pada 1 November 2020 telah hadir petugas TNB seramai 9 orang bagi tujuan pemasangan di sini. 2 tiang telah dipasang mengikut laluan jantas yang telah dibangunkan oleh pelatih kursus remaja pemilik rumah sebelum ini. Pemasangan yang mengambil masa kira-kira 2 hari itu turut dibantu oleh remaja pemilik rumah selain turut menyediakan kudapan buat para petugas. Moga-moga dengan perkembangan ini maka semakinlah kami bertambah malu dan takut akan nikmat Allah ini selain benar-benar mengharapkan bantuannya agar terbangun segera projek 7 bintang seperti yang dihasratkan oleh para pimpinan GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, yang berbahagia Tuan Adib Atamimi dan yang berbahagia Tuan Kudamah di sini. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, GIS Building Cawangan Sarawak telah melaksanakan kembali program Jumaat Berkat selepas terhenti sebelum ini atas faktor Perintah Kawalan Pergerakan. Menjadi hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Azral Muhammad Nur yang merupakan ahli lembaga penasihat juga pengarah GIS Holdings Borneo untuk terus mengadakan aktiviti masyarakat seperti memberi hikmat dan menghiburkan hamba Allah yang memerlukan. Program pengagihan boks Jumaat Berkat ini dijalankan di 2 buah kampung, iaitu Kampung Nelayan Batu Empat dan Kampung Muhibah di Kuala Baram, Mirgi, Sarawak. Menu juadah yang telah disampaikan ialah nasi tomato, buah tembikai dan air mineral. Kedatangan wakil GIS Holding sangat disambut baik oleh warga setempat. Semoga menghiburkan hamba Allah, nescaya Allah akan menghiburkan kita di dunia lebih lagi di akhirat. Ladang Berkat Datuk Ibu di bawah pimpinan pengarah GISB Holdings Cawangan Australia Barat yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin menerima kunjungan tetamu istimewa yang merupakan kenalan Yang Hormat Datuk Rahman Hakim Fortin pada 14 hari bulan November 2020. Melissa merupakan pemilik sebuah kolej Excel di Sydney, hadir bersama suami serta 2 orang anak dan rakan-rakan beliau seramai 18 orang. Mereka disambut oleh remaja, pemilik rumah dan warga Ladang Berkat Datuk Ibu dan dibawa melawat ke sekitar ladang yang disebut sebagai Farm Tower serta seluruh kawasan Ladang Berkat Datuk Ibu di bahagian penternakan seperti unta dan burung unta yang begitu menjadi tumpuan. Encik Aizal Ahmad mewakili Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin mengiringi rombongan banyak berkongsi berkaitan syarikat dan aktiviti syarikat di seluruh dunia. Selepas Farm Tower, rombongan menunaikan solat Zuhur berjemaah di surau dan dijamu dengan makan tengah hari, iaitu set hidangan kambing golek. Melissa juga turut berkongsi pertemuannya dengan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin ketika berada di Malaysia dalam satu pertemuan khas bersama Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin yang dilihat duduk di kalangan ahli perniagaan yang berpengaruh telah membawa kepada satu pengenalan antara beliau dan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin. Susulan dari itu, Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin membawa Melissa ke Bandar Country Homes bagi melihat premis-premis GISB Holdings. My name's Melissa Benjaraki and I'm the CEO of Excel College Australia, and today we have came with my whole family here to come visit their Guan farm. It is absolutely beautiful. It has been so peaceful to come out here and see the natures of how beautiful country we have here. Para tetamu jemputan mulai berdatangan sekitar jam 4 petang dan mereka terdiri daripada para imam dan bilal serta penduduk kampung, ahli keluarga dan kenalan-kenalan yang berbahagia Datuk Tuan Muhammad Adam, wartawan, pensyarah Universiti Rangsit, Setiausaha Pendidikan Fardu Ain Thailand, Hakim Mahkamah dan ramai lagi. Turut hadir ke majlis ialah Setiausaha GISB Holdings Chiang Mai dan Phuket serta beberapa wakil staf syarikat dari Phuket yang turut membantu. Ia dimulai dengan bacaan berzanji dan selawat oleh Bilal Masjid Kaunimid dan ucapan ringkas oleh tetamu yang hadir. Antara yang menjadi hasrat Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam melalui majlis ini ialah agar dapat mengikat lagi silaturahim sesama ahli keluarga dan masyarakat kerana di sinilah terletaknya asal rumah beliau yang diserahkan projek baru di sini, iaitu Love NK Food Court. Antara menu buffet yang disediakan ialah khaumuk atau nasi berani kambing, yang mana kambing tersebut disembelih dari penternakan GISB Holdings Bangkok sebanyak 4 ekor, sup ayam dan produk bakery Ikhwan. Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancar dan penuh kasih sayang. Semoga dengan kehadiran para tetamu ini, projek Islam di sini semakin meriah dan terus menghiburkan masyarakat. PKP atau dipanggil Circuit Breaker di negara Singapura menyebabkan perjalanan darat di antara negara Singapura dan Malaysia ditutup buat sementara waktu. Walaupun perjalanan udara masih lagi dibuka di antara kedua-dua negara, tetapi syarat yang ditetapkan adalah lebih ketat.
Sebelum ini, perjalanan pertama staf GISB Holdings warga negara Malaysia yang berada di Singapura iaitu pada 12 Jun 2020 telah dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Alhamdulillah atas saranan dan panduan para pimpinan GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan yang berbahagia Tuan Muhammad Johan Abdul Hamid. Satu rombongan staf GISB Holdings telah disusun untuk merentasi dari Singapura ke Malaysia, melibatkan 3 warga negara Singapura dan 4 warga negara Malaysia yang perlu pulang di atas beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah di atas doa para pimpinan GISB Holdings, perjalanan dari Singapura hingga ke Malaysia dipermudahkan, termasuk kuarantin selama 14 hari di Cosmo Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Ali Zainal Abidin dalam Ikhwan News Indonesia. Atas restu dan panduan yang berbahagia, Tuan Muhammad Fadil Yassin sempena mengambil sebanyak-banyaknya keberkatan bulan Maulidur Rasul 1442 Hijriah. GISB di zon-zon di Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan. Mari bersama saksikan laporannya berikut ini. Atas restu dan panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin sempena menyambut Maulidur Rasul 1442 Hijriah dan juga milad pengasas GISB Holding Ustaz Asy'ari Muhammad. Di zon Jawa 1 telah dilaksanakan berbagai kegiatan. Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 5 hari, terdiri dari aneka perlombaan untuk tingkat anak-anak nursery hingga dewasa yang diadakan pada tanggal 25 hingga 28 Oktober 2020. Dan rangkaian perasmian dan kenduri pada 29 hingga 30 Oktober 2020. Dikarenakan situasi pandemik COVID-19 dan aturan pembatasan pergerakan dari pemerintah Indonesia, maka segala kegiatan perasmian dilakukan tidak beramai-ramai dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada tanggal 29 Oktober 2020 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, telah dilaksanakan serangkaian acara di Villa Sawah dan Taman Makmur Muara. Villa Sawah adalah sebuah resort di Ciawi, Bogor, yang ikon utamanya adalah sawah. Manajer bahagian sawah, Pak Koko yang juga kenalan GISB, setelah melihat sawah GISB di Muara, Bogor, maka telah memberikan kepercayaan pada GISB untuk menguruskan lahan sawah di Villa Sawah. Pengolahan lahan sebelumnya dilaksanakan oleh RPU selama 2 hari, dikarenakan belum adanya jalan khas yang mudah dilalui troli untuk RPU membawa pupuk. Maka pupuk berguni-guni semua dibawa secara manual. Hal ini juga cukup memberikan kesan pada Pak Koko, bagaimana remaja hasil didikan para pemimpin GISB bersungguh-sungguh dalam membuat kerja. Di Villa Sawah dilaksanakan penanaman padi perdana oleh Yang Berbahagia Ibu Gina Puspita Nasiran, mewakili Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, diikuti barisan tim kepimpinan GISB dan RPU Zon Jawa 1. Pada penanaman kali ini, lahan yang ditanami adalah seluas 8.500 meter persegi. Turut hadir Pak Koko sebagai wakil Villa Sawah dan Pak David, senior konsultan GISB Holding. Majlis ditutup dengan jamuan makan ringan di Taman Villa Sawah. Rombongan selanjutnya bergerak ke Taman Makmur Muara, Bogor. Di sini Yang Berbahagia Ibu Gina Puspita Nasiran telah melaksanakan pelepasan benih ikan lele dan bebek petelur. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, kolam bebek yang sedia ada di Taman Makmur telah diperkemaskan dan dimanfaatkan sebagai tempat menternak ikan keli atau ikan lele. Di tahap awal ini, benih lele yang dilepaskan adalah sebanyak 1.000 ekor. Selain itu, melihatkan sambutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap telur bebek ikhwan, maka Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin telah menambahkan lagi 35 ekor bebek petelur di Taman Makmur. Yang Berbahagia Ibu Gina Puspita Nasiran juga sempat melawat ke kawasan penempatan para remaja yang juga sedang terus diperkemaskan, seperti dapur yang baru dipindah lokasinya dan akan dibangun. Moga Tuhan memudahkan segala kerja-kerja dan mencukupkan segala keperluan untuk wujudnya penempatan sesuai seperti yang pemimpin kami hasratkan. Terima kasih Allah, terima kasih Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dan Yang Berbahagia Ibu Gina Puspita Nasiran. Moga dengan berkat bulan Maulidur Rasul, kami dianugerahkan rasa hamba. Atas rahmat Allah dan berkat Rasulullah SAW, pada tanggal 30 Oktober 2020 dalam rangka menyambut Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW,
juga milad pengasas GISB Holding Ustaz Asy'ari Muhammad, telah dilaksanakan peresmian GH Corner Papua setelah berpindah ke bangunan baru yang telah dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Usaha ini diniatkan sebagai salah satu usaha fardu kifayah yang diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua golongan dan agama. Dikarenakan situasi pandemik COVID-19, undangan yang hadir adalah 35 orang, terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Papua iaitu Bapak Kolonel Infanteri Ahmad Fauzi, sebagai Kasram 172 Jayapura dan isteri, Ketua MUI Provinsi Papua Kiai Haji Syaiful Islam Al-Payage, Penasehat MUI Bapak Haji Umar Bau, para pejabat di MUI Dr. Wahid, Rektor IAIN Al-Falah Habib Idrus Al-Hamid dan keluarga, Dekan Fakultas IAIN Al-Falah Dr. Eko Siswanto, juga para pengusaha salah satunya Bapak Carya sebagai General Manager Hotel AB Pura, dan para pengusaha Cina juga dari kalangan pendatang. Tuan Ahmad Fauzan El Zaman mewakili pimpinan GISB Papua Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, memberikan kata sambutan yang dilanjutkan dengan tayangan profil GISB Holding. Sambutan dari Kolonel Infanteri Ahmad Fauzi menyampaikan bahawa pertama kali makan di GH Corner Australia, kemudian di GH Corner Sentul, dan apabila beliau ditugaskan ke Papua sangat terkejut ada GH Corner di Papua. Beliau menyampaikan GH Corner dapat menjadi alternatif untuk para pencinta kuliner dengan beraneka makanan yang ditawarkan. Apatah lagi pada Oktober 2021 Papua akan kedatangan ribuan tetamu untuk Pekan Olahraga Nasional. Kiai Haji Syaiful Islam Al-Payage menyampaikan bahawa beliau sengaja membawa serta para tokoh penting dari MUI untuk mereka sama-sama melihat apa yang telah dibangunkan oleh GISB. Inilah yang patut dicontohi, sehingga kita dapat menjadi orang yang banyak berbuat kebaikan di tengah masyarakat. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan nasyid tentang Rasulullah oleh anak-anak Rumah Amal Cintai Tuhan Sayangi Sesama. Para tetamu sangat terhibur dengan jamuan makan, banyak yang berkomentar enak dan perlu dipromosikan. Ada juga yang merasakan seperti sedang ke Mekah. Semuanya berlaku atas kasih sayang Allah dan berkat Rasulullah SAW, serta para pimpinan yang sangat inginkan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Moga kami dapat menjadi hamba yang pandai bersyukur dan dapat menjadi manusia yang dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lain. Dengan peresmian GH Corner ini bisa membuka peluang lebih besar. Dalam arti Papua memang butuh kemajuan, Papua butuh pembangunan. Itu yang kita harapkan. Jadi mari kita sama-sama bersama-sama bersatu padu membangun Papua. Suatu terobosan yang baik, yang positif untuk umat Islam di tanah Papua. Dan ini merupakan melahirkan umat-umat Islam yang betul-betul aplikatif, ya, tidak hanya konseptor, tapi betul-betul aplikatif di dalam tataran masyarakat. Semoga Global Ikhwan terus membangun sinergi baik terhadap ormas-ormas Islam, juga dengan pemerintah-pemerintah, baik itu TNI, Polri, untuk menjadi salah satu kekuatan dalam pembangunan Papua Indonesia. Itu diharapkan apa yang mungkin saja sulit bagi kami di Papua untuk mencari kata-kata halal dan taibah, maka hadirnya ini adalah berkontribusi untuk fakta itu. Kehadiran GH Corner ini membawa satu keberkahan tersendiri, bahwasanya semakin berkembang, dan ini sangat baik untuk kondisi kita di Papua ini. Saat dulu saya perhatikan juga ketika kita di sana, ada juga orang masyarakat non-muslim juga ikut datang makan. Saya pernah perhatikan, alhamdulillah, itu hal yang positif sekali untuk perkembangan GH Corner ini di sini, luar biasa. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dalam menyambut Maulidur Rasul 1442 Hijriah, di Zon Jawa 1 telah dilaksanakan 2 hari rangkaian kegiatan perasmian pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2020. Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin juga memandu untuk segala kegiatan tidak beramai-ramai dan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah terkait COVID-19 dan pembatasan pergerakan. Pada tanggal 30 Oktober, rangkaian acara dimulai di Wadi Harapan dengan meresmikan nama jalan baru. Salah satu hal yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah adalah membaiki jalan yang digunakan menuju Wadi Harapan dan kampung masyarakat sekitar. Jalan yang sebelumnya berbatu-batu, licin dan berbahaya dibaiki menjadi jalan campuran simen atau cor
Dan kewujudan jalan simen atau jalan cor sepanjang 1,2 km ini telah menjadi kegembiraan dan kemudahan bagi masyarakat. Jalan ini telah dinamakan Jalan Harapan Utama oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Setelah kepergian Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, atas jasa beliau dalam membangunkan kawasan tersebut dan banyaknya bantuan yang beliau berikan pada masyarakat sekitar, maka beberapa tokoh masyarakat sekitar termasuk ketua kampung mencadangkan agar nama jalan ini diganti menjadi nama Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Atas segala keberkatan Rasulullah Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin telah memilih dan memberi nama jalan ini menjadi Jalan Datuk Tuan Haji Muhammad Rashidi Abdullah. Turut hadir dalam peresmian ketua kampung di sekitar. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan peresmian kandang ayam untuk ayam pedaging fasa kedua. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, sebelum ayam fasa kedua tiba, kandang telah diperkemaskan dan berbagai pelajaran yang didapat dari fasa pertama bermanfaat untuk persiapan kandang bagi fasa kedua dan selanjutnya. Kandang telah diperkemas dan dilengkapkan dengan sistem pembukaan tirai atau bidai, penurunan tempat pakan dan tempat air minum otomatis. Turut hadir dalam rangkaian peresmian itu adalah tim kepimpinan GISB Holding Zon Jawa 1 dan Pak David sebagai senior konsultan GISB. Pak David juga turut mengambil kesempatan hari itu untuk memberikan hadiah 6 pohon jambu air yang memiliki kualitas bagus, baik dari segi rasa maupun besarnya buah. Pohon jambu air yang diserahkan terdiri dari 5 varietas jambu air, yaitu Kusuma Merah, MDH Verigata, TSG, Dalhari Merah, dan King Rose. Yang Berbahagia Ibu Gina berpesan agar ia segera ditanam, dijaga dan dirawat dengan baik agar terlindung dari sebarang hama. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan di kawasan Pasar Sentul City, yaitu peresmian unit pemasaran yang bertempat di sebuah premis bersebelahan dengan Ikhwan Butcher. Unit yang mula beroperasi pada awal Oktober ini, pada peringkat awal memproses, packaging dan mendistribusikan ayam sehat yang diternakkan di Wadi Harapan. Dan dengan peresmian ini, unit pemasaran dilengkapkan dengan memperkenalkan produk-produk baru GISB di Zon Jawa 1 antara lain. 1. Beras Ikhwan berbagai kualiti dan berbagai packaging. 2. Ayam sehat. 3. Tahu Ikhwan. 4. Kecap Ikhwan dengan formula Fateh. 5. Sabun cair Ikhwan. 6. Sabun cuci piring Ikhwan. 7. Cincau. 8. Kopi ayah. 9. Sendal wudu. 10. Aneka keripik yang terbuat dari perut kambing, usus kambing dan paru kambing. 11. Aneka sambal, sambal bajak, sambal rujak, sambal terasi dan lain-lain. Majlis ditutup dengan jamuan. Begitulah kesungguhan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin juga Yang Berbahagia Ibu Gina Puspita Nasiran dalam hendak memberi khidmat dan memenuhi keperluan masyarakat. Moga atas keberkatan bulan kelahiran Rasulullah SAW, kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti arahan pemimpin yang sangat membela Islam. Di tengah wabak COVID-19, GIS Corner Medan hingga kini masih terus beroperasi dengan tetap melaksanakan aturan pemerintah terkait protokol kesehatan dan bersedia berkhidmat pada masyarakat untuk menyediakan aneka hidangan yang suci dan halal. Pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan izin Allah, GIS Corner telah menerima kedatangan tetamu seramai 43 orang, terdiri dari mahasiswa dan dosen USU, yaitu Universitas Sumatera Utara. Pertemuan mereka adalah untuk membahas hasil penelitian mereka yang bertajuk Pilkada dan Prospek Politik Ekonomi di Masa dan Pasca COVID-19. Program tersebut berjalan selama 3 jam dan di antara menu yang dipesan adalah nasi biryani ayam dan nasi goreng Pattaya. Para tetamu sangat berterima kasih kepada GIS Corner karena menyediakan tempat yang nyaman serta layanan yang baik dan ramah. Di mana pada masa pandemi COVID-19 sangat susah mencari tempat yang mereka yakin aman serta sesuai untuk mereka berkumpul, melaksanakan kegiatan mereka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Turut hadir di dalam program tersebut seorang pengamat politik dan juga pensyarah di UNNES, Universitas Negeri Semarang. Sebagai tetamu jemputan yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah, yaitu Bapak Cahyo Seftionom. Beliau sangat tertarik dengan konsep GIS Corner, yaitu pada moto ingat makan, ingat Tuhan. Terima kasih Allah, moga kami dan mereka mendapatkan Allah dan Rasul. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah, dan Rusia.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Lukman Al-Hakim bin Muhammad Nizam bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Fathiuddin bin Ramli melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Dalam perkembangan baru-baru ini, restoran Nur Muhammad Turki telah menerima tempahan dari Kedutaan Besar Indonesia di Ankara melalui Konsulat Jeneral Indonesia di Istanbul. Tempahan yang dibuat ini adalah untuk 35 orang tetamu dari warga Kedutaan Besar Indonesia yang dalam lawatan kerja ke Istanbul. Kita ikuti berita sepenuhnya. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW dan doa dari yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif merangkap pengarah zon Turki Eropah dan Puan Ibu Azura Muhammad Yusof selaku timbalan Ketua Muslimah merangkap Ibu Zon Turki Eropah. Restoran Nur Muhammad Istanbul terus menjadi pilihan terutama dari warga Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun terdapat beberapa pilihan restoran lain yang juga menyediakan makanan Melayu, khususnya makanan Indonesia di sekitar Istanbul, namun pihak Kedutaan Indonesia telah memilih restoran Nur Muhammad Istanbul. Rombongan yang disertai sama oleh Duta Besar Indonesia ke Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, bersama beberapa orang tetamu yang tiba dari Indonesia telah mengadakan satu pertemuan tertutup sebelum menikmati jamuan makan tengah hari bersama. Bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, kedudukan meja hidangan untuk para tetamu telah disusun berjarak tetapi tidak dipersetujui oleh wakil kedutaan pada awalnya kerana ingin duduk seperti susunan biasa. Namun atas panduan dari yang berusaha Encik Abdul Fidak Nasruddin selaku Setiausaha Zon, Wakil Restoran Nur Muhammad Istanbul telah menjelaskan dengan baik akan kewajipan mematuhi SOP, maka akhirnya susunan itu diterima. Alhamdulillah, pada akhir jamuan ketika membuat bayaran, wakil kedutaan telah mengucapkan berbanyak terima kasih atas layanan dan perkhidmatan yang diberikan oleh Restoran Nur Muhammad Istanbul. Mereka juga meluahkan rasa senang mereka untuk berkunjung lagi ke Restoran Nur Muhammad Istanbul kerana bukan sahaja kelazatan makanan yang disediakan tetapi juga keindahan ruang restoran yang amat sesuai bagi majlis-majlis seumpama itu. Di kesempatan itu juga wakil restoran Nur Muhammad Istanbul memohon kemaafan atas segala kesulitan dan kekurangan. Duta Besar Bapak Lalu telah sudi untuk bergambar kenangan bersama para staf restoran Nur Muhammad Istanbul dan juga ditemu bual berkenaan pandangan beliau tentang restoran Nur Muhammad Istanbul. Beliau turut mengucapkan terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan. Restoran Nur Muhammad Istanbul top. Alhamdulillah, semuanya atas berkat bimbingan dari yang berbahagia pengerusi eksekutif dan yang berbahagia Ibu Zon serta tim kepimpinan zon terdiri dari Ketua Setiausaha Zon yang berbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi dan Setiausaha Zon yang berusaha Encik Abdul Fidak. Moga Islam makin dilihat indah dan hebat dan diterima oleh semua manusia. Setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas hamba-hambanya yang beriman adalah sesuatu yang baik kerana ia adalah menghapuskan dosa serta peningkatan darjat di sisinya. Pandemik COVID-19 telah kembali meningkatkan di United Kingdom bagi membendung penularannya. Kerajaan United Kingdom telah mengambil langkah menguatkuasakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan Penuh bermula dari 2 hari bulan November 2020 hingga 5 Disember 2020. Maka dengan berkuat kuasanya Perintah Kawalan baru ini, seluruh pub dan kelab malam telah ditutup serta-merta, manakala premis seperti restoran dan kafe dibenarkan beroperasi secara takeaway atau bawa pulang atau secara khidmat penghantaran. Dalam situasi seperti ini, seluruh staf dipandu untuk terus mematuhi peraturan yang ditetapkan itu dan mengambil peluang untuk memberi lebih penempuan pada kerja-kerja kekemasan luar dan dalam kafe. Di samping itu, iklan dan promosi terus digiatkan lagi melalui media-media sosial yang ada. Yang lebih utama pada pandangan pimpinan GISB Holding Zon Turki Eropah, khususnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan Puan Ibu Azura Muhammad Yusof selaku pengarah zon dan Ibu Zon Turki Eropah, ialah jiwa dan perasaan yang tidak mudah cuai, lalai santai serta bimbang terhadap apa sahaja yang boleh Allah lakukan terhadap hamba ciptaannya. Alhamdulillah, dalam waktu yang sama Restoran Nur Malaysia London ada membuat kerjasama dengan sebuah syarikat penghantaran nombor 1 terkenal di United Kingdom iaitu Just Eat. Mereka menyediakan perkhidmatan pesanan online bagi para pelanggan yang ingin menikmati makanan dari mana-mana restoran dengan hanya membuat pesanan di laman sesawang mereka. Sebagai tambah nilai, syarikat Just Eat itu telah menawarkan sesi fotografi percuma dengan mengambil foto 9 jenis makanan dari Restoran Nur Malaysia London dan akan diletakkan di dalam laman sesawang mereka. Ini bertujuan bagi memudahkan para pelanggan membuat pesanan dengan melihat menu-menu bergambar.
sekaligus sebagai medium untuk mempromosikan restoran kepada para pelanggan yang kebanyakannya adalah di kalangan warga tempatan. Begitulah setiap ujian yang didatangkan Allah kepada hamba-hambanya supaya hamba-hambanya sentiasa reda dan bersyukur dengan segala ketentuannya. Dan setiap ujian pasti ada hikmahnya. Tidak lain dan tidak bukan untuk menyedarkan kita adalah hamba yang lemah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan berkat Rasulullah SAW serta kasih sayang para pimpinan syarikat GISBH, khususnya yang berbahagia Datuk Tuan Nasiruddin, selaku pengerusi eksekutif GISBH merangkap pengarah Zon Haramain. Pada 31 Oktober yang lalu, staf muslimah dan anak-anak Haronah di Mekah direzekikan untuk menziarahi beberapa tempat berkat dan bersejarah di kota Mekah. Rombongan bertolak dari Villa Mekah pukul 8 pagi dengan menaiki 2 buah kenderaan yang dimiliki oleh Muassasah Global Ikhwan, anak syarikat GISB Holdings di sini. Rombongan terdiri dari 3 orang lelaki, 7 orang muslimah dan 8 orang kanak-kanak. Destinasi pertama ialah ke kawasan pemakaman Al-Ma'la yang terletak berdekatan Masjidil Haram Mekah. Dikenali juga sebagai Jannatul Ma'la. Kawasan pemakaman ini amat diberkati kerana terletak di sana makam keluarga baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda, orang-orang soleh, ulama-ulama dan orang-orang yang dihormati. Di antaranya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah SAW yang pertama. Seorang wanita yang kaya raya namun telah memiskinkan dirinya dan menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan Islam. Di Ma'la ini juga terletak makam Walid Rokiah binti Muhammad, iaitu salah seorang isteri pengasas syarikat GISB Holdings, Abuya Asy'ari Muhammad, yang meninggal dunia di sana pada tahun 2002. Selain itu, terdapat juga makam Syekh Zamri bin Azhar, salah seorang ulama dan kepimpinan dalam GISB Holdings ketika hidupnya. Beliau dimakamkan di Al-Ma'la atas hasrat mantan pengerusi eksekutif GISB Holdings, Datuk Ibu Hatijah Am. Destinasi seterusnya ialah Masjid Bai'ah atau Masjid Aqabah. Masjid ini terletak di kawasan perkemahan jemaah haji, berdekatan kawasan melontar jamrah Mekah. Di tempat inilah dahulu kaum Ansar berbai'ah menyatakan kesetiaan pada Rasulullah SAW. Setibanya rombongan di sana, didapati masjid yang biasa berkunci ini terbuka pintunya. Rombongan mengambil peluang masuk ke dalam untuk mengambil keberkatan di situ. Anak-anak Hadanah mendendangkan sebuah nasyid yang bertajuk Nabi Kita. Ia menceritakan tentang pribadi baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya rombongan bergerak menuju ke Jabal Rahmah yang terletak di Padang Arafah. Di sana rombongan membentang tikar dan bersarapan pagi yang dibawa dari Villa GISB Holdings Mekah. Setelah itu ada di antara anak-anak yang mengambil keberkatan menaiki Jabal Rahmah. Sebahagian lain bermain bersama burung merpati di dataran Jabal Rahmah. Program ziarah selesai pada pukul 11.30 pagi. Dari Jabal Rahmah, rombongan berangsur kembali ke Villa GISB Holdings Mekah. Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pimpinan GISB Holdings Haramain, khususnya yang dikasihi Puan Azia Ahmad Jani dan yang berusaha Encik Ikrimah Rashid yang mewakili pengarah zon, Ibu Zon serta Ketua Setiausaha Zon atas segala panduan dan bimbingan untuk benar-benar menghargai kebesaran Rasulullah SAW dan keberkatan baginda hingga lahir kesyukuran yang mendalam hingga ke lubuk hati. Ayam daging merupakan salah satu sumber makanan utama di masa ini dan diternak secara besar-besaran untuk menampung permintaan yang tinggi. Atas dasar menunaikan tanggungjawab dan fardu kifayahnya, GISB Holdings yang diterajui oleh pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali melalui sektor penternakan dan perladangan telah mengusahakan penternakan ayam daging di ladang-ladang ayamnya sendiri. Sementarahan pula industri penting ini hampir sepenuhnya diterajui oleh Barat dan Eropah serta bukan Islam. Di antara kawasan yang telah mengusahakan ternakan ayam daging ini ialah Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Wadi Ukhuwah di Giza, Mesir. Berbekalkan panduan serta doa dari yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali serta Puan Azur Ahmad Yusof selaku Ibu Zon Mesir dan para remaja pembela ummah di sini telah memulakan ternakan ayam daging pada 23 September 2020 yang lalu. Ternakan sulung ini dimulakan dengan pembelian sebanyak 453 ekor anak ayam berusia sehari.
Genap 34 hari iaitu pada 27 Oktober 2020, ayam-ayam ini telah mencapai purata berat kira-kira 1,7 kg dan sudah bersedia untuk diproses bagi tujuan jualan. Atas panduan pimpinan zon khususnya Setiausaha Zon Mesir yang berbahagia Tuan Muhammad Nafiq, ayam-ayam yang telah siap diproses dipasarkan kepada masyarakat setempat, khususnya di perkampungan Zawiyah Abu Musallam yang terletak tidak jauh dari Wadi Ukhuwah. Alhamdulillah atas keberkatan doa para pimpinan, jumlah hasil jualan pertama ayam ini bernilai RM3,847 Malaysia. Rata-rata para pembeli memberi respon yang amat positif. Selain untuk jualan, ayam-ayam itu juga dibekalkan untuk keperluan harian dapur staf. Moga usaha ini dapat meningkatkan hubungan sesama insan dan para pelatih yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung mendapat pengalaman seterusnya dapat berkhidmat dengan sesama manusia. Alhamdulillah dengan izin Allah juga atas kasih sayang para pimpinan syarikat GISB Holdings, khususnya yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad dan yang berbahagia Tuan Harun Taat selaku pengarah di Zon Syam dan Dubai. Juga atas saranan daripada yang berbahagia Puan Anisah Murad selaku Ibu Zon. Satu aktiviti rehlah bagi mengeratkan lagi kasih sayang sesama staf telah diadakan pada hari Khamis 28 Oktober yang lalu. Aktiviti rehlah tersebut telah disertai oleh muslimah seramai 9 orang dan 2 orang bayi. Aktiviti luar ini diadakan buat pertama kalinya selepas tempoh masa yang agak lama akibat penularan wabak COVID-19. Kebanyakan pusat rekreasi di Dubai yang sebelum ini ditutup kini telah kembali dibuka dengan syarat dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan tempatan. Lokasi yang menjadi pilihan adalah Al-Mamzar Beach Park yang merupakan sebuah rekreasi yang mempunyai pantai yang cantik dan jernih, di samping kawasannya yang lebih tertutup dan mempunyai pelbagai kemudahan. Sepanjang aktiviti rehla itu berjalan, para muslimah sentiasa dipandu dan diingat-ingatkan oleh para pimpinan setempat untuk melahirkan rasa-rasa agar hati hidup dan sentiasa terhubung dengan Allah dan Rasul. Walaupun beraktiviti di luar, namun sistem makan berjemaah sangat diutamakan bagi mengeratkan lagi ukhuwah dan hubungan kasih sayang sesama. Dalam perjalanan pulang, para muslimah turut dibawa melawat ke Dubai Waterfront Market iaitu pasar awam yang terletak di Deira. Pasar ini mempunyai kelainan dan keunikan tersendiri. Walaupun menjual barangan basah seperti pelbagai jenis ikan dan hirupan laut, tetapi keadaan pasar ini sentiasa dijaga supaya berada dalam keadaan bersih dan kering. Dubai Waterfront Market ini juga menjadi pilihan lawatan bagi para tetamu yang berkunjung ke Dubai. Yang berbahagia Tuan Nik Hazani dan Puan Anisah Murad juga sering berkunjung dan membawa tetamu ke sini. Di pasar ini juga para muslimah berpeluang belajar mengenali pelbagai jenis ikan dan sayuran, di samping dapat mengetahui harga-harga barangan harian di pasaran. Sekian sahaja dari kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas daripada Bilik Berita Turki Eropah, Balkan Khurasan Timur Tengah dan Rusia. Anggaplah nikmat dunia yang Allah beri itu kita tidak layak menerimanya. Tapi Allah Ta'ala beri untuk menguji kita. Apakah kita boleh bersyukur kepadanya? Sekian saja dari kami. Assalamualaikum. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Para pemimpin hendaklah hormati dan juga ibu dan bapak.